Dan saya harap semua dapat patuhi SOP. Jangan langgar SOP, nanti kena saman. Hospital kata, Mizi kerjalah dulu. Dan kalau kerja dulu, nanti kalau kita ada duit macam tu. Saya check kejap, saya rasa dia dah tukar baju tadi. Kalau tak apalah, saya pergi tengok kejap. Kalau boleh, nampak gaya je kita tak dapat bersama sebab dia dah dah berpakaian di rumah. Tak sesuai untuk ditontonkan kepada umum. Tak apalah, dia kirim salam kepada semua warga UiTM Sarawak dan dia doakan agar semua dapat belajar dengan baik. Untuk istiqamah pada bulan Ramadan, pertama sekali bergembira bila Ramadan datang. Semangatkan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Seperti mana kita sambut bulan-bulan, kita sambut hari jadi isteri kita, kita sambut hari jadi ibu kita. Begitulah juga kita menyambut Ramadan datang dengan perasaan penuh kegembiraan. Ini satu perkara yang jangan kita lupa. Dan keduanya, kita perlu tahu apakah kelebihan kita buat sesuatu perkara pada bulan Ramadan. Berapa banyak ganjaran ataupun gandaan pahala yang kita dapat. Dan apabila kita ketahui, maka kita akan diredai dan juga kita tenang, kita sentiasa akan istiqamah sebab kita tahu kita akan perolehi apa. Umat aku umurnya di antara 60 hingga 70 dan Nabi SAW sendiri wafat pada umur 63-64 tahun. Jadi kita kena minta supaya setiap tahun Allah SWT jumpakan kita dengan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Kalau Allah kata kita jumpa malam Lailatul Qadar ni 5 tahun. 5 tahun kita jumpa malam Lailatul Qadar, 8 kali 5 dah 4. Lebih kurang berapa? 400 tahun kita beribadah, kurang lebih. 8 kali 4 tu 32 kan? Kita kata 80 lah. Banyak tu. 2 tahun kita jumpa, 160 tahun kita ibadah. Ada ke orang boleh ibadah 160 tahun? Tidak ada. Dan pada malam Ramadan ni lah, yang ada pada malam ni, yang dikurniakan sebegini. Dah lah ganda, yang biasa jadi 700. Yang biasa kita buat jadi berapa? Yang biasa kita buat dilipat gandakan 10 hingga 70. Tapi Ramadan datang 70 hingga 700. Masya Allah. Walaupun hadis tu hadis yang kita kata sedikit kurang kekuatan dia, tapi tak apa, untuk fadilah amal, untuk kelebihan beramal, kita disunatkan untuk buat. Maka saya rasa untuk istiqamah pada bulan Ramadan, pertama sekali bergembira bila Ramadan datang. Semangatkan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Seperti mana kita sambut bulan-bulan, kita sambut hari jadi isteri kita, kita sambut hari jadi ibu kita. Begitulah juga kita menyambut Ramadan datang dengan perasaan penuh kegembiraan. Ini satu perkara yang jangan kita lupa. Dan keduanya, kita perlu tahu apakah kelebihan kita buat sesuatu perkara pada bulan Ramadan. Berapa banyak ganjaran ataupun gandaan pahala yang kita dapat. Dan apabila kita ketahui, maka kita akan diredai dan juga kita tenang, kita sentiasa akan istiqamah sebab kita tahu kita akan perolehi apa. Mizi, satu soalan terakhir bagi segmen ni. Kalau Mizi, saya kata kat Mizi, okey, Mizi contohlah Mizi cari kerja. Saya kata kat Mizi masuk kerja dulu, nanti tengoklah saya nak bayar Mizi berapa, nanti ikut suka hati saya. Mizi nak tak kerja tu dengan saya? Sekiranya Mizi perlu duit, memerlukan, insyaAllah Mizi terima. Okey, baik. Tapi kalaulah kata, okey contohlah Mizi ni doktor lah, contoh kata Mizi ni doktor, lepas tu Mizi kerja kat satu tempat, lepas tu pengurusan daripada hospital kata Mizi kerjalah dulu. Dan kalau pengurusan dekat hospital tadi kata Mizi kerja dulu, nanti kalau kita ada duit kita bayar Mizi. Saya rasa ramai orang takkan kerja lah macam tu. Sebab apa? Sebab semua orang bekerja, mereka tahu apa posisi mereka dan mereka tahu berapa. Katakanlah okey, kalau contoh yang lebih dekat dengan para pelajar kan, katakanlah saya katakan Mizi masuk belajar dulu, tengoklah nanti beberapa tahun. Lepas beberapa tahun nanti kalau saya kata habislah belajar, Mizi nak ke belajar di tempat macam tu? Nak, Ustaz. Oh nak hebat Mizi. Tak nak sebenarnya, Ustaz. Kalau bila kita buat, katakanlah diploma, kita buat sampai 6 tahun. Lama sangat tu.
Katakan degree kita buat sampai 10 tahun pun lama sangat. Jadi setiap perkara yang kita buat, kita kena tahu, okey, aku belajar di sini di UiTM Sarawak ni selama 4 tahun. Dan selepas 4 tahun ni insya-Allah aku akan dapat ijazah degree. Dengan degree ni aku akan kerja di sini, di sini, di sini. Contohlah kata kalaulah dibagi contoh, belajar degree ni tak tahu berapa lama, lepas tu tak tahu untuk apa, maka kita pun tak belajar. Jadi kita kena tahu apa tujuan kita belajar, berapa lama kita belajar dan apa keberolehan kita apabila kita belajar mendapat satu sijil yang dipanggil sarjana ataupun ijazah. Apa dia kelebihannya? Sebab tu kita belajar. Sebab tu kita duduk bertahan di UiTM ni. Ada tak? Mizi asal ke Sarawak lah. Ya, betul Ustaz. Asal Sarawak tak apalah, duduk Sarawak. Orang-orang yang datang daripada jauh tu datang duduk di satu negeri yang jauh daripada mak bapak dia, jauh daripada keluarga dia, duduk bertahun-tahun tapi tak tahu untuk apa. Adakah mereka akan pergi? Tidak. Mereka akan buat atas satu perkara yang mereka tahu dan mereka faham. Jadi saya rasa itu sahaja untuk soalan nombor 2. Kita teruskan dengan soalan nombor 3 insya-Allah. Silakan. Alhamdulillah. Jawapan yang sungguh padat dan jelas Ustaz Aris. Tadi Jelas, saya perasan kat Lofa ataupun paling Lofa Ustaz, ramai komen yang excited yang mengatakan di punya segmen kita ni boleh minta gambar. Boleh tak kita bergambar dengan Lofa sekali Ustaz? Boleh, nanti boleh lah. Oh, dah tukar baju dah. Nantilah kita tengok hari lain pula. InsyaAllah. Okay. Apakah pandangan Ustaz berkenaan dengan orang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan? Adakah ia dianggap mempersedahkan agama? Baik. Jadi pertama sekali, apabila kita sebut Ramadan, dia tidak dapat lari daripada berpuasa. Betul tak Mizi? Bila orang sebut Ramadan, apakah amalan yang paling dituntut pada bulan Ramadan? Bahkan diwajibkan pada bulan Ramadan adalah berpuasa. Di mana dalilnya? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Allah SWT bagi tahu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku telah mewajibkan kamu berpuasa seperti umat-umat terdahulu yang bertakwa. Jadi kalau kita tak berpuasa pada bulan Ramadan ataupun kita menunjuk-nunjuk yang kita tak puasa pada bulan Ramadan, ini satu penghinaan yang besar. Kita tak boleh nak biar benda ni. Kenapa? Pertamanya, ini wajib. Nombor 2, kalau orang tu secara terbuka dia mengaku ataupun dia exposekan diri dia kepada umum, dia kata aku hari ni tak berpuasa. Macam mana nak cakap aku tak berpuasa hari ni dalam logat Sarawak ni? Cuba ajar saya sikit. Aku tak berpuasa hari ni Ustaz. Kalau orang Sarawak kata kami asyik puasa. Kami asyik puasa, kita kata kan. Dia cakap kami asyik. Ya, betul. Kami asyik tak puasa, macam tu. Kami si puasa hari tu. Hari tu. Kami si puasa hari tu. Kami. Kami si puasa hari tu. Betul kan? Betul. Okey, kalau dia cakap benda ni kepada umum dengan bangganya dia tak langsung, dia tak rasa malu, dia tak rasa sedih, dia tak rasa hormat, dia tak ada pada bulan Ramadan. Maka ini adalah satu perkara yang sangat dicela dalam agama. Banyak komen daripada komen Ustaz mengatakan Kak Lofa. Mungkin mereka berkata, mungkin nanti pada penghujung segmen kita boleh minta Kak Lofa bagi pesanan sikit kepada kami semua di mahasiswa di UiTM Cawangan Sarawak. Boleh ke Ustaz? Sekejap saya tengok dia sedia ke tak. Takut dia dah tukar baju. Boleh. Permintaan daripada peminat-peminat Kak Lofa ni Ustaz. Boleh lah. Boleh. InsyaAllah. Jadi kita tengok keadaan dulu ya. Baiklah, ada soalan daripada saudara Muhammad Afiq Daniel. Saya cek kejap, saya rasa dia dah tukar baju tadi. Kalau tak apalah, saya pergi tengok kejap. Kalau boleh, tak apalah Boleh kan? Nampak gaya je kita tak dapat bersama sebab dia dah dah berpakaian di rumah. Tak sesuai untuk ditontonkan kepada umum. Tak apalah, dia kirim salam kepada semua warga UiTM Sarawak dan dia doakan agar semua dapat belajar dengan baik
dan dapat teruskan usaha untuk adakan banyak lagi program-program macam ni lah. Jadi kepada Mizi dan seluruh warga UiTM Sarawak, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan jutaan kemaafan sebab Lofa tak boleh nak muncul di akhir-akhir. Okeylah tadi dia muncul sekejap tu. Dan kita doakan agar semua perkara, semua urusan dapat berlangsung dengan baik, kerana Sarawak pun antara negeri yang dah kurang kan kes kan, betul? Tinggi Ustaz. Tinggi Oh, tinggi pula dah. Jadi tak apalah. Apa-apa pun kita doakan yang terbaik. Dan saya harap semua dapat patuhi SOP. Jangan langgar SOP, nanti kena saman. Dan yang lebih baik, yang lebih teruk daripada tu kalau kena COVID lah. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah SWT merahmati dan menyayangi semua warga MPP, warga pelajar, warga pendidik di UiTM Sarawak dan keseluruhan Sarawak. Satu hari nanti memang saya nak pergi Sarawak ni kalau mampu, insya-Allah. Doa-doakan. Ustaz, saya ada soalan bonus Ustaz sebelum kita menuju ke soalan ke pengakhir program dia. Ini soalan luar daripada sikit lah Ustaz. Kalau kita nak ajak Kak Lofa untuk buat talk bersama MPP UiTM Sarawak, boleh tak Ustaz? Boleh lah, apa tak bolehnya. Nanti saya cakap kat dia, tengok macam mana. Nanti saya akan tengoklah pihak dia berhubung dengan pihak kamu macam mana. Baiklah, minta doa daripada Ustaz Haris untuk semua mahasiswa UiTM Cawangan Sarawak. Ni Ustaz. Baik, boleh insya-Allah. Kita baca doa sikit kita habis dengan bacaan doa, boleh? Baik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad في الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهذن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, berikanlah keafiatan, kesejahteraan kepada warga UiTM di Sarawak ya Allah dan seluruh umat Islam di Sarawak ya Allah. Berikanlah kemudahan dari segi pergerakan, supply makanan dan kehidupan yang aman di Sarawak ya Allah. Berikanlah warga UiTM sentiasa dirahmati oleh-Mu ya Allah. Berikanlah warga UiTM Sarawak ni ya Allah kejayaan dalam agama ni ya Allah. Kemudahan dalam pembelajaran ya Allah dan berikanlah mereka kemudahan untuk bertemu dengan insan-insan yang mereka sayang seperti ibu bapa mereka, adik-beradik mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada segala bala bencana di UiTM Sarawak ni ya Allah dan kurniakanlah mereka keafiatan dan juga kasih sayang-Mu ya Allah dalam hubungan di antara pelajar, pendidik dan juga warga secara keseluruhan di UiTM ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap apa yang telah disampaikan pada malam ini sekurang-kurangnya dapat memberi pencerahan kepada para penonton, khususnya kepada umat Islam yang mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Semoga sesi kita pada hari ini memperoleh manfaat. Lagi sekali, saya mewakili Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar, Barisan Majlis Perwakilan Pelajar dan pihak pengurusan tertinggi UiTM Cawangan Sarawak serta seluruh warga UiTM Cawangan Sarawak ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Haris and the team atas kesudian bersama kami pada malam ini. Saya Muhammad Samizi bin Othman ingin menunjukkan 10 jari, memohon kemaafan jikalau ada silap kata atau salah bicara kita menjalani program pada malam hari ini. Sebelum saya mengakhiri program kita pada malam ini, izinkan saya menyampaikan satu ragam pantun. Selesai sudah acara kita, perkara baik jadi pedoman. Andai kata terlanjur bicara, salah silap harap dimaafkan. Sekian sahaja daripada program kita pada hari ini. Harap kita berjumpa lagi pada program yang akan datang. Ustaz, boleh kita tangkap gambar sekejap Ustaz? Boleh, mai silakan. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah Ustaz.